dalam pembentakan kami akan menyusun 3 kandungan, iaitu satu adalah pengenalan peristiwa 13 Mei 1969, kedua punca terjadi peristiwa 13 Mei 1969, dan ketiga adalah pengajaran peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama adalah pengenalan peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi 13 Mei berlaku pada tahun 1969. Tragedi ini berlaku merupakan satu tragedi yang berdarah yang banyak meninggalkan kesan pada politik, ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat Malaysia. Tragedi ini berlaku bukanlah kerana secara tiba-tiba, tapi ia kerana peristiwa yang berlaku sebelum itu. So, tragedi ini berlaku kerana mempunyai sebab tertentu di kalangan rakyat. Semasa tragedi ini juga telah mengorbankan beberapa ratus rakyat di beberapa lokasi di Tanah Melayu. Disebabkan oleh tragedi ini berlaku, terdapat persepsi negatif di kalangan orang Melayu terhadap orang Cina. Seterusnya, saya ingin bercerita mengenai punca terjadinya peristiwa 13 Mei 1969. Terdapat 5 punca yang terjadi dalam 13 Mei 1969. Antaranya adalah isu perkauman dalam pilihan raya 1969. Seterusnya, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Dan seterusnya, punca terjadi dalam 13 Mei adalah pertelingkahan parti politik dan dasar pecah perintah penjajah Inggeris. Akhir sekali adalah perbezaan agama dan budaya. Punca terjadinya dalam 13 Mei 1969 adalah disebabkan isu perkauman dalam pilihan raya 1969. Isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen menjadi tema utama sepanjang kempen pilihan raya yang telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik, terutamanya daripada parti pembangkang, telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA, MIC telah mengalami kekalahan yang teruk pada pilihan raya 1969. Parti Gerakan Rakyat Malaysia, iaitu Gerakan Parti Tindakan Demokratik dalam singkatan DAP, dan Parti Progresif Rakyat, iaitu dalam singkatan PPP, telah menang 25 buah kerusi dalam Dewan Rakyat. Sebab terjadinya peristiwa 13 Mei ini adalah punca perarakan kemenangan pihak pembangkang, di mana penyokong-penyokong Parti Gerakan telah mengutuk dan menghina orang Melayu semasa mengadakan perarakan di jalan raya sekitar Kuala Lumpur. Seterusnya adalah punca terjadi 13 Mei ini kerana disebabkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Berikut peristiharaan kemerdekaan Tanah Melayu 1957, sebuah perlembagaan persekutuan telah dibentuk yang antara lainnya menyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi. Selepas 10 tahun kemerdekaan, kerajaan akan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan tujuan untuk menggugurkan daripada status bahasa rasmi. Oleh itu, ramai rakyat bertidak puas hati kerana bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi negara dan bukan bahasa Inggeris. Oleh itu, terjadilah punca 13 Mei ini berlaku. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan tentang pertelingkahan parti politik. Untuk poin yang pertama, dalam pilihan raya 1964, Parti Tindakan Rakyat Peti ataupun PAP Singapura telah turut serta dalam pilihan raya. Yang kedua, bagaimanapun setelah Tunku membuat pengisytiharaan bahawa beliau tetap mengekalkan keanggotaan MCA dalam perikatan, maka PAP yang gagal untuk menyertai perikatan telah menukar syorak kempen. Dengan menyerang UMNO dan orang Melayu, mereka mula membangkitkan kedudukan istimewa orang Melayu, soal bahasa, malahan taraf bumi putera orang-orang Melayu turut dipersoalkan tanpa menghiraukan rasa tersinggung orang-orang Melayu. Seterusnya, dasar pecah dan perintah penjajah Inggeris. Hasil daripada kajian, kejadian ini disebabkan oleh dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British yang mengaitkannya dengan beberapa faktor. Dasar penjajah Inggeris yang mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum, sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Umpamanya, orang-orang Cina tinggal di bandar-bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasan Lombong sebagai pelombong, dan mereka lah sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia.
sementara orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani ataupun nelayan kecil. Kaum India kebanyakannya pula sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di ladang. Pada hakikatnya, kejadian ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak sehari diri. Keadaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat Bumiputera, khususnya Melayu, menjadi lemah dan ketinggalan. Corak penglibatan ekonomi antara kaum dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosioekonomi mereka tidak seimbang. Dasar ini dilakukan oleh British untuk mengelakkan perpaduan antara pelbagai kaum yang dikhawatiri akan mengancam kedudukan mereka. Dasar ini telah berjaya direalisasikan bagi mewujudkan kelompok-kelompok etnik yang berdasarkan kegiatan ekonomi yang tinggal dalam kelompok masing-masing. Kesannya, interaksi antara kaum hanya terbatas di pejabat dan pasar sahaja. Ini melahirkan perasaan prasangka antara kaum yang telah mengapi-apikan lagi tercetusnya sentimen 13 Mei 1969. Suasana yang seperti ini menyebabkan hubungan masyarakat antara kaum di negara ini menjadi terbatas. Di sisi penjajah, keadaan seumpama ini amat baik baginya untuk mengukuhkan kedudukannya serta mengekalkan kuasa mereka. Suasana yang tidak seimbang ini telah berlanjutan sekalipun negara telah mencapai kemerdekaan. Baiklah, seterusnya untuk perbezaan agama dan budaya. Kaum Melayu sebahagian besarnya beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha, Lao-Tzu, Taoisme, Confucius, manakala kaum India beragama Hindu. Di samping itu terdapat juga yang beragama Kristian. Setiap kaum juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Masalah perpaduan ini bukannya bermula disebabkan agama lain, tetapi akibat dari sikap jahil terhadap agama-agama lain hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Inilah puncanya yang telah mengakibatkan peristiwa 13 Mei 1969. Saya ingin menceritakan pengajaran daripada peristiwa 13 Mei ini ialah pentingnya bersatu padu. Perkara ini kita tak dapat dinafikan, ialah kepentingan untuk kita semua bersatu. Nampak benar sekarang ni kita dah berpecah kepada banyak kelompok yang hanya memikirkan untuk kepentingan peribadi sahaja. Kita seharusnya bersatu hati demi negara untuk hidup aman dan damai. Contohnya, sekarang kita lebih memilih untuk duduk dalam kelompok masing-masing. Contohnya, atau erti kata lain, duduk dalam kroni masing-masing. Contohnya macam Melayu duduk dengan Melayu saja, Cina duduk dengan Cina saja, India duduk dengan India saja. Ini tidak bagus untuk masa depan negara kita. Kita harus elakkan benda ini terus berlaku dan kita harus bersatu jiwa untuk membina negara yang aman dan damai. Pengajaran yang seterusnya adalah menerima kekalahan atau kemenangan dengan bersederhana. Semua pihak seharusnya dia menerima sama ada kemenangan atau kekalahan secara bersederhana. Ini adalah kerana tindakan provokasi daripada satu pihak yang lain yang hanya akan mengundang pelbagai lagi tindakan yang tidak diingini, seperti contohnya dalam peristiwa 13 Mei ini. Okey, yang seterusnya, yang ketiga ialah pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa 13 Mei ni ialah kita seharusnya memperbaiki hubungan antara kaum kita. Tragedi ini juga membuka ruang untuk kita muhasabah diri untuk semua pihak supaya memikirkan sejauh mana hubungan kita antara kita dan sesama masyarakat kita sebelum ini, semasa ini dan selepas ini. Seperti yang telah dikatakan, semua pihak harus saling menghormati antara satu sama lain dan juga seharusnya untuk kita saling mempercayai antara satu sama lain. Perkara ini akan menimbulkan suasana yang aman dan harmoni. Impak daripada perkara ini, kita akan dapat mengenali mereka dengan lebih dekat. Kita akan dapat mengenali budaya mereka, adab mereka dan adat-adat mereka. Ini merupakan pengajaran yang baik untuk kita. Okey, akhir sekali pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa 13 Mei ni ialah kita haruslah jangan keterlaluan dalam membuat sesuatu perkara dan terlalu beremosi. Kita tidak perlu bersikap yang keterlaluan dalam memperjuangkan ideologi masing-masing sehingga mengikut emosi dan amal sendiri. Otak kita dikurniakan akal dan fikiran yang bijak untuk memikirkan kesan dan akibat daripada perbuatan kita. Sikap sebegini hanya akan merugikan diri sendiri, malah lebih teruk jika melibatkan orang sekeliling. Sebagai contoh,
kita haruslah tidak membuat keputusan dalam keadaan emosi kita tidak stabil, kerana ia akan lebih memburukkan lagi keadaan. Hal ini kerana jika kita membuat keputusan dalam emosi yang kita tidak stabil, akan membuatkan kita membuat keputusan yang tidak rasional. Assalamualaikum Cik. Ya, maaf mengganggu. Assalamualaikum. Awak sekarang ni ada waktu tak nak tolong saya? Membuat sosial eksperimen sedikit mengenai peristiwa 13 Mei. Saya salam, boleh? Boleh Jom. Setelah Cik Azwani melihat video yang dihidangkan, apa perasaan anda ketika melihat video tersebut dan berikan beberapa nilai murni yang tidak baik di dalam video itu? Setelah saya meneliti video yang telah dihidangkan, saya berasa amat sedih dengan berlakunya perlingkahan pada waktu itu. Saya tak dapat bayangkan lagi ramai rakyat kat situ yang hidup sewaktu itulah dengan berpecah belahan kaum seperti India, China, Melayu. Seterusnya dari video tersebut terdapat beberapa nilai murni yang tidak baik seperti bergaduh, di mana di dalam peristiwa ini kita boleh nampak kaum Melayu, India, China bergaduh sesama kerana kesalahfahaman. Selain itu, nilai murni yang seterusnya tidak baik adalah vandalisme. Daripada ini kita nampak banyak harta benda yang telah hancur disebabkan rakyat-rakyat itu bergaduh. Selepas saya menonton video tersebut, saya berasa amat sedih kerana peristiwa 13 Mei tersebut pernah memberi impak yang besar kepada negara dengan berlakunya perpecahan antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Antara nilai murni yang buruk yang saya dapati dalam video itu adalah vandalism, kerana banyak harta benda yang telah hancur akibat daripada peristiwa tersebut. Okey, seterusnya awak boleh terangkan kat saya secara ringkas apa yang awak tahu tentang 13 Mei 1969. Apa yang saya tahu, tragedi 13 Mei 1969 merupakan satu tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial kepada masyarakat Malaysia. Tragedi 13 Mei sememangnya bukan suatu peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba atau kerana sebab yang spontan, tetapi ianya merupakan suatu rentetan kepada peristiwa yang telah berlaku sebelumnya. Itu dia berlaku pada tahun 1969. Tempoh parti gerakan dia menang 25 kursi. Disebabkan tu dia berlaku pergaduhan kaum sebab parti gerakan tu dia melebihkan sesuatu kaum. That's why benda tu berlaku lah. Itu apa yang saya boleh cakap untuk tempat ni. 17 Mei 1969, betul? Betul. Untuk peristiwa untuk satu kes sebenarnya the big issue dekat Malaysia kan. So pasal pilihan raya untuk pemilihan calon untuk perkauman kan. So DAP menang pada pilihan raya tu, betul? Dengan pilihan kursi yang paling banyak. Dan menjadikan satu isu dekat kita punya kaum dekat Malaysia. Pada peristiwa 13 Mei tahun 1969, dia ada sedikit insiden kerusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut beberapa nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Ini merupakan satu titik start dalam sejarah negara Malaysia. Dia menyebabkan berlaku keputusan awal yang menunjukkan parti pembangkang DAP dan gerakan yang didominasi bangsa Cina menang banyak kursi di Selangor, terletak di Kuala Lumpur, negara Kuala Lumpur, Dewan Undangan Negeri yang tergantung.
Jadi dalam peristiwa 13 Mei ini, apakah iktibar yang boleh Cik Azwani ambil dalam peristiwa ini? Iktibar yang kita boleh ambil pada peristiwa 13 Mei ini adalah amalan politik perkauman yang sangat sempit, yang tidak berbaloi jika dibandingkan dengan kepentingan perpaduan antara kaum. Tragedi 13 Mei ini menjadi manifestasi penting untuk kita sedar betapa tindakan para pemimpin politik yang mengapi-apikan provokasi politik perkauman cukup berbahaya untuk masyarakat majmuk negara ini. Iktibar yang saya dapat, kita kena terima kekalahan atau kemenangan dengan bersederhana. Semua pihak seharusnya menerima sama ada kemenangan atau kekalahan dengan cara yang bersederhana. Ini adalah kerana tindakan provokasi daripada satu pihak yang lain hanya akan boleh mengundang pelbagai lagi tindakan yang tidak diingini. Okey, boleh tak abang bagikan saya cadangan untuk kita mengelakkan perkara ini berlaku lagi di masa akan datang? Okey, kalau macam tu biasanya kalau bab kaum ni kita kena buat sesuatu aktiviti yang melibatkan semua kaum, dan benda tu kita boleh menyatu padukan hati semua orang lah. Selain daripada tu saya boleh cakap kita jangan saling membenci antara satu sama lain lah. Lagi-lagi kalau macam sekarang ni macam ada anti kaum kan, kalau boleh resi semua elakkan benda tu lah. Elakkan benda tu berlaku lah kan. So kita kena bersatu hati lah antara satu sama lain. Kita bergaul lah kiranya. Itu yang saya boleh cakap. Saya juga. Terima kasih bang. Untuk soalan seterusnya, boleh tak abang ceritakan sikit, abang beritahu sikit apa perkara buruk yang abang boleh rasa atau fikirkan tentang peristiwa 13 Mei? Okey, 13 Mei ni perkara buruk. Sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia kena, kita sebagai rakyat Malaysia dan bangsa Melayu sepatutnya keutamaan kepada bangsa Melayu lah. Sepatutnya keistimewaan bangsa Melayu tu perlu dikekalkan. Even kaum lain yang pegang Malaysia, sedangkan majoriti dekat Malaysia adalah Melayu kan. So sepatutnya benda tu tak perlulah dibubarkan. Keistimewaan bangsa Melayu tu kena ada lah. So itu saja. Alright, terima kasih bang sebab sudi luangkan masa. Okey, so itu saja. Terima kasih bang. Selesai sudah sosial eksperimen kita pada kali ini, di mana kita boleh lihat rakyat Malaysia kita amat peka dengan kejadian 13 Mei ini Yang boleh dijadikan sebagai iktibar. Sekian, Terima kasih.